Assalamualaikum dan salam sahabatku sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita, perbezaan gender untuk memimpin bukan lagi menjadi isu dalam arus pembangunan teknologi digital masa kini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau percaya dalam masa 10 atau 20 tahun lagi, isu perbezaan antara lelaki dan wanita tidak akan menjadi penentu kecemerlangan golongan tertentu. Jelasnya penghalang utama kepada pembangunan wanita agar setanding dengan kaum lelaki ialah stigma kebudayaan masyarakat yang membezakan peranan lelaki dan wanita. So the new leadership of tomorrow will be a person who can command technology, who has the knowledge, and he or she will be there as a leader. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan Bootcamp Sarawak Women of Tomorrow 22 di Kuching pada Isnin. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, ketetapan latar belakang kaum atau agama juga tidak relevan untuk menjadi penentu kejayaan. Dalam pada itu, beliau memberitahu Sarawak kaya dengan sumber namun memerlukan beberapa usaha bagi memenuhi hasrat kerajaan untuk menerajui pembangunan ekonomi negara. I'm saying here that if possible, we aspire to be Sarawak to be the leader in the economic development of Malaysia. Bengkel Insentif Anjuran bersama Kementerian Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Yayasan Kepimpinan Wanita dan Huawei Malaysia tersebut berlangsung selama 2 hari dan telah disertai seramai 30 pemimpin wanita. Dalam majlis itu, beliau turut mengucapkan tahniah kepada peserta terbaik bengkel tersebut iaitu Anastasia Lim Kim Pin daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Farah Nadia Masrol daripada Naim Holdings Sendirian Berhad yang menerima bursary sebanyak RM10,000 seorang. Laporan seterusnya, seiring dengan peralihan ke fasa endemik bermula 1 April depan, sempadan Sarawak akan dibuka untuk membolehkan sektor pelancongan dan perniagaan kembali aktif. Menurut Timbalan Premier Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai faktor termasuk penilaian risiko, mendapatkan pandangan Kementerian Kesihatan KKM dan Kerajaan Persekutuan termasuk persetujuan Premier Sarawak. Katanya kerajaan Sarawak kini dalam usaha merancang garis panduan prosedur operasi standard SOP yang paling praktikal dan munasabah bagi memastikan masyarakat dapat bergerak ke arah endemik dengan selamat. From the 1st of April, Sarawak will open its borders in line with the decision by the federal government. We've consulted the Premier and he agreed. We will allow travellers from overseas to enter Sarawak. Once kita dah buka the border from the first, we will allow them to come in with a minimum procedure. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas JPBN Sarawak di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Isnin. Susulan keputusan tersebut, Dato' Amar Douglas memaklumkan sempadan akan dibuka dengan 9 keperluan berdasarkan maklumat lanjut dan kemaskini oleh Majlis Keselamatan Negara, MKN. Katanya kemasukan pelancong dari luar negara adalah dibenarkan tanpa perlu memohon pas perjalanan saya, My Travel Pass. Namun mereka perlu memuat turun dan mengisi borang pra-berlepas melalui ikon pengembara di aplikasi MySejahtera. Katanya soft copy SOP untuk mereka yang datang melalui udara dan darat akan disediakan. In Sarawak, we have 2 points of entry. One is through the airport, the other one is through land. Our team led by Datuk Ik is in the midst of discussing with Brunei and Indonesia Consulate to facilitate the SOP. As far as we're concerned, it should be seamless. They come in, tested, and then without having all this form. But the Indonesian and the Brunei government also must reciprocate. So there is a discussion going on. So is with Singapore. Those are the entry point that we have. Menurut Dato' Amar Douglas lagi, pengembara juga tidak perlu memohon enter Sarawak dan mengisi borang pengisytiharan e-Kesihatan EHDF. Tambahnya mereka hanya perlu memuat turun aplikasi MySejahtera dan mengisi borang soal selidik yang berkaitan. Our team is now in the midst of preparing our airport because we hope once we open our borders, the
hustle at the airport will be minimized, with the hope that we will be able to set up a system, because when they come, they'll be tested and wait, and then after the result come out, then they will be released. And our team are preparing for that SOP, and as well as the facilities untuk tempat-tempat tersebut. Sementara itu, Dato' Amar Douglas menjelaskan SOP untuk perayaan akan datang, aktiviti maupun program keagamaan akan dikeluarkan oleh Majlis Islam Sarawak MIS dan Unit Hal Ehwal Agama-agama lain UNIFOR. Manakala SOP Bazar Ramadan dan Bazar Gawai pula akan dikeluarkan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak MLGH. Now what is concern to everyone is the festival. There will be a question on Bazar Ramadan and Gawai Bazar, and from the 1st of April, due to the opening of the border, that will be allowed to be open, and the SOP will be announced by the Ministry of Local Government on detail. The religious activities and program will also be released by Majlis Islam Sarawak and UNIFOR. Bagaimana nak pergi to the mosque, surau, to the church and to all the temple, because all those will change, because from the 1st of April the SOP will be loosened. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Douglas berkata Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan MIPD akan meneliti masalah laluan masuk cetek ke Pelabuhan Miri di Kuala Baram yang menjejaskan operasi di pelabuhan itu. Beliau dan juga Menteri MIPD menjelaskan pendekatan holistik dan strategik perlu dilakukan bagi mengatasi masalah yang telah lama berlarutan tersebut. Ujarnya adalah sesuatu yang sukar diterima bagi Pelabuhan Miri yang mempunyai RM250 juta nilai pelaburan apabila kapal terpaksa berlabuh di sepanjang Sungai Miri. Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat mengenai Pelabuhan Miri yang disampaikan pengurus besar pelabuhan itu, Sarawak Budol di Miri pada Ahad. Tambahnya, beliau akan menyampaikan masalah tersebut yang perlu melibatkan politik kepada Premier Sarawak. Sementara itu, Dato' Amar Douglas turut mengingatkan semua pengurusan pelabuhan mengutamakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Jelasnya mereka perlu berdaya saing, kreatif, inovatif dan mempunyai teknologi terkini untuk mendapat tempat terbaik dalam persaingan terutamanya dengan pelabuhan lain seperti di Labuan dan juga Semenanjung Malaysia. Beliau turut memberi jaminan kementeriannya akan memberi sokongan dan melihat kemungkinan untuk menswastakan pelabuhan di mana pelabuhan yang diswastakan dapat berfungsi dengan lebih baik. Beralih ke laporan berikut. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak menerusi Majlis Pembangunan Sosial MPS Sarawak mengangkat isu penuaan sebagai satu lagi fokus baharu agar dapat ditangani secara bersepadu dan holistik. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, isu berkenaan merupakan satu fenomena sosial yang bakal berlaku di Sarawak. Beliau menjelaskan Sarawak akan mencapai wilayah tua lebih awal pada tahun 2028 iaitu lebih 16% berdasarkan penurunan dalam kadar kesuburan mengikut Banci 2020 yang ketara di Sarawak. So penuaan is another focus areas whereby kita sudah maklum bahawa kita akan menjadi wilayah tua pada tahun 2028, much earlier than our counterparts di Semenanjung, sebab nombor satu, our fertility rate didapati kadar kesuburan sudah berkurangan sangat drastik sekali ya. Kemudian dari segi jangka hayat kita juga telah bertambah. So dengan itu pada tahun dianggarkan pada tahun 2028 lebih 16% daripada penduduk di negeri Sarawak ada berusia 60 ke atas ya. Datuk Seri Fatimah berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat MPS Sarawak di Kuching pada Isnin. Sehubungan itu, beliau memberitahu kementeriannya telah melakukan kerjasama dengan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, MyAgeing, Universiti Putra Malaysia UPM dan memeterai satu memorandum persefahaman MOU untuk kerjasama penyelidikan agar warga emas di Sarawak menua dengan sihat, aktif, produktif dan sejahtera.
On the 15th of March baru-baru ini kami telah memeterai satu MOU dengan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia atau MyAgeing, Universiti Putra Malaysia untuk kerjasama penyelidikan bagi mendapat input berasaskan bukti untuk pembangunan dasar dan program serta pelaksanaan intervensi yang bersasar agar warga MAS di Sarawak menua dengan sihat, aktif, produktif dan sejahtera. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah yang juga pengurusi ahli MPS Sarawak memaklumkan majlis itu merancang untuk melaksanakan 450 siri program dan intervensi sosial bagi tahun 2022. Dan kita akan terus berkolaborasi dan bekerjasama dengan strategik partner kita dalam Majlis Pembangunan Sarawak ini. Tidak kiralah sama ada agensi kerajaan negeri ataupun agensi kerajaan persekutuan, institusi-institusi swasta, NGO dan kepimpinan di peringkat akar umbi. Seperti KMKK tadi ketua masyarakat, ketua kaum. Dan kolaborasi serta kerjasama ini kita akan terus kukuhkan dan mantapkan bagi meningkat kesejahteraan komuniti di Sarawak melalui berbagai program, berbagai projek dan inisiatif social inclusivity yang turut disenaraikan dalam post-COVID-19 Development Strategy 2030 dan rancangan Malaysia ke-12 peruntukan Kerajaan Sarawak. Keperkembangan COVID-19, kes positif di Sarawak terus mencatatkan penurunan dengan 813 kes baharu direkodkan pada Isnin untuk meningkatkan jumlah kumulatif kepada 288,660. JPBN Sarawak dalam kenyataannya memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 285 kes kategori 1, 520 kes kategori 2, 2 kes kategori 4 dan 6 kes kategori 5. Kes-kes baharu ini dikesan di 34 daerah di Sarawak seperti tertera. Sementara itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 3 kes kematian telah dilaporkan pada 19 Mac 2022 iaitu 2 di Samarahan dan 1 di Sarike. Sedikit laporan sukan, kontingen Muay Thai Sarawak mempamer aksi cemerlang dengan merangkul 3 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa pada kejohanan Muay Thai Elite Senior dan Junior. Peringkat Kebangsaan 2022 diadakan di Kota Baru, Kelantan yang melabuhkan tirai pada Ahad. Mencuri tumpuan kelibat 3 atlet remaja Muhammad Mikael Ghazali, Zulfikar mewakili Kelab Muay Thai Rentap Kuching, Muhammad Hakim Abdullah, Kelab Muay Thai Sting Kuching dan Texas Jeremy Low, Kelab Muay Thai SS Fighter Kuching yang menyumbang pingat emas dalam kategori masing-masing. Sementara itu, pingat perak disumbangkan Damien Casey Daniel, Kelab D30 Miri, Khairul Aiman Muzaffar Agus, Kelab PS Muay Thai Bintulu dan Muhammad Syamil Saufi, Kelab Muay Thai Sting Kuching. 3 pingat gangsa pula disumbangkan Akid Fikri Omar, Kelab PS Muay Thai Bintulu, Nur Arifah Marsunah Baharom, Kelab Muay Thai Phoenix Meranik Semarahan dan Nur Azirah Muhammad Yudi, Kelab Muay Thai Sting Kuching. Mikael dan Hakim turut menggondol bonus tambahan apabila turut dinobatkan petinju terbaik kejohanan dalam kategori masing-masing. Sementara itu, Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS Jumaat Ibrahim melahirkan rasa gembira dengan pencapaian atlet Sarawak pada kejohanan tersebut. Katanya kejohanan itu menjadi medan penting untuk atlet Sarawak membuat persiapan menghadapi Tamasya Sukan Malaysia SUKMA yang akan diadakan di Kuala Lumpur kelak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai dijemput untuk menghadiri program Rabies in Borneo Conference 2022 di Hotel Imperial Kuching pada 5 dan 6 April ini. Pendaftaran boleh dilakukan di laman web www.rabiesinborneo.com. Salam UKAS.